seterusnya muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama selesai solat maghrib. InsyaAllah dengan kesempatan masa yang ada pada malam ini, para jemaah sekalian, sementara kita sama-sama menunggu waktu isyak dan mengisi ruang masa yang ada dalam kuliah saya dalam bab munakahat. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, saya ingat dalam catatan saya lah, dalam perbincangan yang lalu saya ingat saya bincang tentang rujuk, para jemaah sekalian. Baik, berkaitan dengan rujuk ni para jemaah sekalian, melibatkan bila mana kedudukan pada suami yang menceraikan isteri dengan talak satu ataupun talak dua selepas berlaku persetubuhan. Maknanya di situ ruang untuk rujuk tadi ada, melibatkan kedudukan rujuk bagi isteri tadi dalam tempoh 3 kali suci, bagi 3 kali suci. Baik, bila mana rujuk ini, kalau kita melihat dari sudut perbincangan ataupun perbahasan dalam mazhab kita Syafi'i, jelas bila mana rujuk ini dia melibatkan rujuk dengan berlafaz, rujuk secara berlafaz. Cuma rujuk secara perbuatan dalam mazhab kita Syafi'i, para jemaah sekalian, maka rujuk perbuatan itu kalau dalam mazhab kita Syafi'i dia tidak sah dari sudut hukum syarak. Maknanya rujuk perbuatan ini melibatkan persetubuhan, melibatkan persetubuhan. Dia tidak sah dari sudut hukum syarak dalam mazhab kita Syafi'i. Juga disebut oleh Imam An-Nawawi, kata Imam Nawawi, tidak sah rujuk melainkan dengan ucapan. Sekiranya seseorang itu menyetubuhinya isteri itu, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai rujuk. Tuan-tuan, ni yang telah diterjemah lah mana begitu. Maka tidak sah rujuk dengan perbuatan sekiranya seseorang mampu untuk mengucapkan lafaz rujuk. Disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab oleh Imam An-Nawawi dalam jilid yang ke-7, muka surat 266 kalau nak rujuklah tuan-tuan. Fa amma idza wata'iha فأما إذا وطئها أو قبلها أو لمسها فلا يكون ذلك رجعة سواء نوى به الرجعة أو لم ينو. Sekiranya seseorang lelaki itu menyetubuhi istrinya, yakni berlaku persetubuhan itu bila? Dalam tempoh iddah raj'i, dalam tempoh iddah raj'i, menciumnya ataupun menyentuhnya, maka yang demikian itu tidak berlaku padanya rujuk. Para jemaah sekalian, dia tidak berlaku rujuk. Sama ada dia melakukannya dengan niat rujuk ataupun tidak, muniat ke tak niat ke, mana maka rujuk tadi dia tidak sah dari sudut hukum syarak dalam mazhab kita Syafi'i. Juga disebut oleh ulama dalam mazhab kita Syafi'i ini, iaitu oleh Imam An-Nawawi dalam kitab tadilah tuan-tuan, dalam kitab Al-Mu'tamad, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab oleh Imam An-Nawawi. Jadi para jemaah sekalian, bila mana berlaku perceraian dalam situasi yang saya sebut tadi, maka kalau suami tadi dia nak rujuk isteri dia, mesti berlafaz lah.
Dengan lafaz tadi macam mana? Saya rujuk balik dengan awak, abang rujuk balik kepada perkahwinan kita, kita rujuk balik. Itu lafaz. Niat ke tak niat ke, maka hukum rujuk tadi sah hukum syarak. Dalam perbincangan yang lalu juga saya ingat tuan-tuan, saya repeat balik untuk kita ingatan bersama. Pada kedudukan saksi, saksinya adalah sunat. Saksinya adalah sunat. Makna kalau ada di situ maka menguatkan lagi kedudukan hukum. Mana kalau tak ada saksi pun, maka hukum rujuk tadi sah ataupun tidak di sudut hukum syarak sah. Cuma tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam situasi inilah banyak saya jumpa tuan-tuan, sebab saya mengajar di atas tu bagi para peserta yang kursus perkahwinan. Saya mengajar tajuk pun tajuk prosedur dan tajuk pembubaran perkahwinan dan tajuk prosedur. Maka duduk sembang-sembang dengan pelajar-pelajar, dengan peserta dekat atas. Lepas saya terang berkaitan kedudukan prosedur perkahwinan sebagaimana saya sebut tuan-tuan, dia prosedur perkahwinan ni, kalau mana-mana yang nak kahwin bagi orang perempuan, dia akan buat dokumentasi, borang dan dokumen-dokumen yang dia kena lampirkan bersama. Tujuan tu apa? Sebab kita nak tengok supaya perkahwinan yang dia berkahwin tu nanti, kita naknya sah dari sudut hukum syarak. Tak nak dah berlaku perkahwinan yang fasid, yang tidak sah dari sudut hukum syarak ni, tak nak. Sebab kesannya tuan-tuan ialah dia orang kahwin, mungkin hari ni dia tak nampak satu hari nanti melibatkan kedudukan apa dia, melibatkan kedudukan satu hari nanti tuan-tuan, dia melibatkan kedudukan anak, kematian. Jadi perkara-perkara tadi perlu dilihat baliklah. Sebab itu dengan prosedur perkahwinan kita dah minta supaya antaranya tuan-tuan muslimin muslimat, bagi orang perempuan, kan anak perempuan bila mana dia nak kahwin tu, maka dia akan sertakan salinan surat nikah ibu bapa. Kita nak tengok salinan surat nikah ibu bapa. Kalau parent dia bercerai, kita nak tengok salinan surat cerai yang tercatat tarikh nikah tu. Tujuan apa? Untuk kita tengok keabsahan anak tadi dari sudut kesah tarafan anak. Cuma dapatan saya bila mana tengok tuan-tuan, dia kata mak dengan ayah dia kahwin, tapi dia kata ustaz, mak dengan ayah saya dah bercerai. Mak dengan ayah saya dah bercerai dah. Okey, fine lah. Tapi dia orang masih lagi duduk sekali, sebab dia orang kata dia rujuk. Okey, saya pula ustaz, saya lah ni selepas saya tengok dia orang rujuk, dia tak ada rekod tentang rujuk. Rujuk ni tak ada rekod tuan-tuan. Rekod cerai tadi ada, rekod cerai tadi bercerai di mahkamah tadi ada rekod cerai sekian. Ustaz saya lah ni selepas mereka bercerai setahun dah, tapi dia orang duduk sekali, dia kata rujuk. Yalah tuan-tuan, tu katanya. Tapi dia lah selepas perceraian. Lepas perceraian ni kita tengok balik, bila mana wali nak jadi wali ni, ayah tadi nak jadi wali, tengok dia bercerai dah. Anak lahir kadang-kadang setahun selepas daripada itu, 2 tahun selepas daripada itu, tak ada rekod. Dia akan bagi kesan lah tuan-tuan. Kalau melibatkan permohonan kebenaran berkahwin, dia akan start sekejap makna di situ, untuk kita tengok kedudukan, betul ke kedudukan anak ni adalah sabitan nasab daripada perkahwinan ibu bapa. Tuan-tuan, dia isu perkahwinan ni banyak tuan-tuan muslimin muslimat, banyak isu. Sebab tu kita di peringkat jabatan, saya ingat di peringkat negeri-negeri pun, bila kita sit down balik untuk tengok tentang isu perkahwinan ini, kita akan tengok balik juga melibatkan isu perceraian. Sebab itu bila mana melibatkan berlaku rujuk, kita minta supaya bila mana berlaku rujuk, bukan hanya sekadar rujuk sendiri, tetapi pergi kepada pejabat agama untuk register rujuk tu, biar ada dokumentasi.
Dia ada dokumentasi tentang rujuk. Sebab hari ni mungkin tak nampak isu mungkin berlaku di suatu hari akan datang. Sebagaimana pernah saya sebut lagi isu perkahwinan sebelum ini, perkongsian para jemaah sekalian, ya. Sebab dia akan ada kesan sampingan dari sudut kedudukan dokumentasi itu berlaku. Jadi rujuk tadi, kalau bercerai talak berapa? Contoh, kalau dah berlaku cerai talak 3, boleh rujuk balik ke tak boleh? Tak boleh. Habis duduk sendiri. Tuan-tuan, ni benda-benda yang saya jumpa lah tuan-tuan. Berlaku cerai talak 1, rujuk pun rujuk sendiri. Okey, lepas duduk tak lama tuan-tuan, ni saya dengar daripada pelajar dekat atas, tuan-tuan, Ustaz, saya tengok mak dengan ayah saya dah 3 kali dah ayah saya sebut cerai, tapi cerainya talak 1, tapi mereka masih lagi duduk bersama. Macam mana ya, tuan-tuan? Ada yang memahami cerai talak 1 tadi, bila cerai talak 1, berlaku cerai tadi dia tak bergerak, rujuk balik. Cerai talak 1 lagi, rujuk balik. Cerai lagi talak 1, rujuk balik. Tuan-tuan, talak ni dia bergerak. Talak ni dia bergerak. Kalau dah berlaku cerai talak 2, okey, ada 1 lagi, rujuk. Okey, fine lah, tuan-tuan. Kalau dah berlaku lagi, tuan-tuan, waktu benda-benda tuan-tuan saya jumpa, anak-anak ke atas nak kahwin ni, Ustaz, macam mana kedudukan? Saya pun bila tengok balik, sebab saya tahu tuan-tuan, sebab saya juru nikah. Satu lagi, saya juga pernah jadi pendaftar perkahwinan, dan saya juga pernah jadi PIC unit nikah. Benda ni kita bincang secara lumat tuan-tuan, muslimin muslim, bincang secara lumat. Sebab saya tahu sebab kedudukan dia punya permohonan nanti dia akan ada masalah tu nanti, yang melibatkan untuk dapatkan kebenaran berkahwin, tuan-tuan. Sebab ada orang kata, Ustaz, kita nikah ni permudah, tuan-tuan. Ada benda yang berkaitan dengan, saya tak nafikan, yang Nabi pun sebut yassiru wala tu'assiru, permudahkan dalam urusan, permudahkan, jangan kamu payahkan. Tapi kalau melibatkan perkahwinan tadi, dia boleh memberi kesan perkahwinan yang fasid. Nabi tak pernah mengajar kita begitu. Nabi tak pernah mengajar nikah ikut dan apa semua, entah apa-apa. Sebab dia akan bagi kesan soal kedudukan perkahwinan itu, tuan-tuan. Sebab itu kita tengok, cuma ada orang tanya, bagaimana berlaku perceraian dan dia rujuk sendiri? Ialah kalau betul berlaku cerai talak 1 dan suami sebut lafaz rujuk, abang rujuk balik dengan awak, maka rujuk tadi mungkin dari sudut syaraknya, tuan-tuan, kalau dalam mazhab kita Syafi'i tadi berlafaz, sah ke tidak dari sudut hukum syarak? Sah. Tapi bukti apa? Mungkin hari ni tak nampak ni, nanti. Sebab saya bila mana tengok dalam kes ni, tuan-tuan, di antara klien-klien saya lah, bila mana saya duduk di jabatan ni, maka benda ni akan timbul isu nanti. Bila mana berlaku rujuk lama dah, tapi kedudukan melibatkan dia punya dokumentasi rujuk tak ada. Tuan-tuan, saya ingat di jabatan sama, bila mana pasangan tadi bercerai dan dia nak rujuk kembali, maknanya dia akan pergi kepada pejabat agama untuk rujuk di pejabat agama. Sebab saya salah seorang yang terlibat. Bila rujuk di hadapan, semua dokumen berkaitan rujuk lafaz kita akan register balik, akan keluarlah melibatkan siji rujuk. Siji rujuk tadi akan ada, maka kita akan bagi kepada pihak-pihak ni. Maknanya di situ dah berlaku cerai. Talak berapa? Talak rajai kali pertama, talak 1 kali pertama, okey, berlaku dah. Dan kalau rujuk, okey, dah rujuk, berlaku rujuk, mana dia berbaki 2 talak lagi. Di situ kita akan ada rekod, dia punya kedudukan perkahwinan terdahulu dan berlakunya perceraian. Maka dia punya kedudukan yang berlaku tu tadi, mana kita akan nampak secara jelas lah, tuan-tuan. Baik, sebab itu kalau dia sudah pertanyaan secara direct lah, maknanya tuan-tuan, kadang-kadang ada juga berlaku cerai, maknanya tidak ada rekod perceraian, kemudian rujuk balik. Perceraian tu talak berapa tak tahu,
tuan-tuan. Sebab tu masa saya pegang imam juru nikah, tuan-tuan, kita minta, kadang-kadang ada pasangan ada pasangan yang duduk di sekitar qaryah, dia akan rujuk dengan imam. Biasanya dia akan rujuk dengan imam untuk dapat kepastian. Kadang-kadang dia ada jumpa dengan imam, kami bla 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 bla, contoh, saya nak rujuk balik, boleh ke tak boleh. Cuma kalau secara umumnya rujuk ni tadi ialah kalau betul talak satu, boleh rujuk balik. Tapi bukti betul tak berlaku cerai talak satu, masa jumpa imam disebut talak satu. Takut-takut dekat rumah ni berlaku dah 2-3 talak, tuan-tuan, berlaku begitu. Jadi itu di antara perkara yang perlu dilihat. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, berbalik kepada asas yang saya sebut dalam bab rujuk ini, sebagaimana disebut dalam fiqh bin haji ini, kalau melibatkan perceraian itu, suami menceraikan isteri dengan talak satu, talak dua, maka selepas persetubuhan, maka kedudukan kalau suami nak rujuk tadi, makna dia boleh rujuk, tetapi perlu juga melihat kepada pendetailan atau situasi keadaan itulah, tuan-tuan. Macam pernah saya sebut dalam bab iddah, saya ingat, kalau melibatkan kedudukan isteri tadi diceraikan dengan talak, ya talak raj'i, tapi kedudukan isteri tadi, dia punya masa berlaku perceraian itu, isteri itu berada dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi, maka pergerakan kedudukan iddah itu, tuan-tuan, mana datang saja haid yang ketiga, habis ya iddah. Kalau dia dalam keadaan haid, kan berlaku isteri diceraikan dalam keadaan haid, maka kedudukan suci itu, makna dia punya kedudukan iddah dia akan tamat bila mana datang haid yang keempat. Tengok pengiraan dia dia lain dah. Kalau suci disetubuhi, termasuk juga suci disetubuhi, datang haid yang keempat baru habis. Manakala berlaku kedudukan suami nak rujuk dalam tempoh tu, kadang-kadang ada juga orang memahami dalam situasi tadi, untuk rujuknya setelah datang 3 kali suci barulah rujuk. Salah. Tak kena memahami dalam bab ayat tadi berkaitan dengan rujuk. Sebab saya pernah adalah pandangan di situ yang bertanya, bila datang 3 kali suci, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 kali suci tu habis, barulah dia nak rujuk balik isteri dia. Sedangkan tempoh iddah tu tak ada. Dia dilihat bila mana berlaku perceraian tu. Bila mana berlaku perceraian, maka kedudukan iddah dia akan bermula. Tengok kepada situasi keadaan mana kedudukan dia punya situasi keadaan, tuan-tuan. Baik. Untuk saksi, tuan-tuan, dalam bab rujuk ini hukumnya adalah sunat. Wa ashidu dzawa adlin minkum. Maknanya, dan adakala 2 orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujuk ataupun melepaskannya. Sementara dalam perceraian pun sama, hukumnya adalah sunat. Dia bukan jadi wajib, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang keempat, apabila suami menceraikan isterinya dengan talak 3. Jika suami menceraikan isterinya dengan talak 3, sama ada dilafazkan secara berasingan ataupun sekaligus, tuan-tuan, sekaligus dengan satu lafaz sahaja, sebelum ataupun selepas persetubuhan, sebelum ataupun lepas persetubuhan, maka talak tersebut adalah talak bain. Maka jelas kedudukan hukum syarak untuk rujuk boleh ke tak boleh? Tak boleh. Talak 3 ni tak boleh, talak 3 jelas. Tak boleh abang rujuk dengan awak balik, maka rujuk tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Jadi tuan-tuan, baik. Jadi berbalik kepada kedudukan talak 3 ni, ya, untuk rujuk maka dia tak boleh. Termasuklah juga untuk berkahwin semula tidak boleh, kecuali ada satu ruang yang dibenarkan dalam bab talak bain ini, dalam bab talak 3, berlaku cerai
kemudian isteri dia ni berkahwin dengan orang lain, kahwin dengan orang lain, kemudian berlaku perceraian, dan perceraian tadi isteri habis dia punya kedudukan waktu iddah, habis berlaku cerai, habis kemudian iddah, kemudian barulah dia boleh nikah balik dengan isteri dia itu. Cuma tuan-tuan muslimin muslimat, cuma kalaulah berlaku dipanggil perkahwinan secara tahlil ataupun muhallil, jarang kita dengar dia punya kalimah ini tuan-tuan, ataupun bahasa mudah kitanya tuan-tuan, melibatkan berlaku perceraian, berlaku perkahwinan, nikah tahlil ataupun muhallil ni, ataupun kita famous di negara kita ni Cina buta. Cina buta. Tuan-tuan, baik, kita tengok kedudukan hukum ni. Kedudukan hukum ni tentang Cina buta. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, baik, sebelum kita masuk ke dia punya hukum tentang Cina buta tu tadi, baik, cuma ruang untuk si suami berkahwin dengan isteri yang telah diceraikan talak 3 itu pun dia ada syarat lah. Maknanya kalau berlaku perceraian dan kemudian isteri beriddah, kemudian nikah dengan orang lain, dan berlaku tu bukan Cina buta, bukan. Mana berlaku si isteri tadi dia kahwin dengan orang lain, tapi dalam perkahwinan dia tu tuan-tuan tak berlaku persetubuhan dia dengan suami baru, nikah tapi tak berlaku persetubuhan, kemudian suami dia pun cerai dia gitu, suami hak baru ni cerai dia, adakah si suami yang lama boleh nikah balik dengan isteri dia? Tak boleh. Sebab walaupun bukan dengan jalan, kata bukan dengan Cina buta tadi, berlaku secara begitu tuan-tuan, tapi tak berlaku persetubuhan, maka kedudukan hukumnya pun tak boleh. Sebab perkara ini pernah diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang lelaki jumpa dengan Nabi dan dia tanya tentang soal itu. Nabi tanya, adakah isteri ini dia kahwin, dia merasai nikmat persetubuhan dengan suami baru? Maka kedudukan hal ni, maknanya isteri tadi tak berlaku persetubuhan, maka Nabi kata tak boleh. Dia tak boleh. Maknanya dia berkahwin, isteri ini dia berkahwin dengan suami baru, dia merasai persetubuhan itu, kemudian diceraikan dan melepasi kedudukan tempoh iddah, barulah boleh. Tu hak yang melibatkan biasalah tuan-tuan. Apatah lagi kalau melibatkan kedudukan hak Cina buta ni. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kedudukan nikah tahlil ataupun muhallil ataupun Cina buta ni, dia melibatkan pernikahan suami baru dengan tujuan untuk menghalalkan bekas isteri yang ditalak 3 oleh bekas suami dengan syarat dan peraturan-peraturan yang telah dipersetujui. Biasanya lah, kebiasaannya di situ dia akan ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bekas suami itu tuan-tuan. Suami yang pertama tu, mana begitu, dia letak dah syarat. Baik, tengok kebiasaan lah tuan-tuan. Ini disebut dalam perbincangan kitab ini. Suami baru, maknanya nikah dengan bekas isteri tadi, suami baru tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan kelamin, hubungan kelamin. Ataupun suami baru ketika akad perlu melafazkan taklik. Bila berlaku kahwin dengan dia, lepas tu dia akan taklik pula isteri dia tu. Tu. Okey. Dan perkahwinan baru itu ditentukan waktu, tempoh, masa, kontrak yang ada. Bila-bila maknanya mu kena cerai, mu kena cerai dia. Tu melibatkan yang ada berlaku. Baik. Dan setelah tamat waktu, maka sampai waktu itu, maka si suami tadi menceraikan isteri dia.
yang dikahwini. Kemudian tuan-tuan, ada sejumlah wang yang ditetapkan kepada suami baru yang untuk menceraikan isteri dia. Baik, benda-benda ni tuan-tuan, melibatkan syarat-syarat yang ditetapkan ni, maka hukumnya adalah haram dan tak boleh. Sebab itu disebut tentang kedudukan hukum ni tuan-tuan, kita melihat pandangan jumhur para fuqaha. Jumhur ni dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Maliki. Mengikut jumhur ulama, mengikut jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan juga mazhab Hanafi menyatakan, ni saya terjemah direct lah tuan-tuan, dia punya maknanya dari sudut pandangan ulama dalam bahasa Arab, terjemah dalam bahasa Melayu kitanya, menyatakan bahawa nikah tahlil ataupun muhallil ataupun cina buta ini adalah perkahwinan ataupun pernikahan yang tidak sempurna atau tidak mencukupi satu atau lebih syarat. Maknanya lebih syarat pada rukun itu. Kerana itulah nikah cina buta ini tidak sah, dan ini merupakan satu pernikahan yang fasid, dipanggil pernikahan yang fasid. Walaupun dia isi borang, dia isi borang nak jumpa dengan Tok Imam, mungkin Tok Imam pun dah lepas dah sebenarnya, contoh. Bila sampai pejabat kita akan tengok baliklah kedudukan tuan-tuan. Saya ingat masa saya sebagai pendaftar perkahwinan, ada beberapa kes lah tuan-tuan ni dia buat begini. Dah jelas, cuma kita tak bagi kebenaran berkahwin lah tuan-tuan. Sebab kedudukan perkahwinan maknanya di situ hukumnya adalah, kalau dia berkahwin pun dengan jalan begitu, maka hukumnya adalah tidak sah dari sudut hukum syarak. Tidak sah dari sudut hukum syarak. Maka kalau berlaku perkahwinan tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Dalam jumhur, mengikut pandangan jumhur para fuqaha, mazhab Maliki, Hanbali, Syafi'i, Hanafi. Bahkan dalam mazhab kita pun jelas dah di situ. Baik, bahkan kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi laknat orang buat macam ni. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, tuan-puan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallalah. Qala Abu Isa hadha hadith hasan sahih. Hasan sahih ni di antara hadis yang boleh dijadikan hujah. Makna la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallalah. Makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menikahi wanita tadi dengan talak 3 dengan jalan sedemikian. Maknanya yang melibatkan lelaki dan perempuan. Yang buat dengan jalan macam tu, hak lelaki pun kena, hak perempuan pun kena. Al-muhallil wal muhallalah, yang merancang, bahasa mudah mungkin kita merancang buat melibatkan perkahwinan cina buta itu, maka hukumnya adalah fasid. Bahkan tuan-tuan muslimin muslimat, laknat Allah kepada dia tuan-tuan. Cuma saya ingat dalam dapatan kes yang saya handle di jabatan di Jawi dulu tuan-tuan, hak yang nak nikah ni memang kita block, tak boleh. Cuma yang dah nikah dah, hak dah kahwin dah, dan berlaku perkahwinan itu tuan-tuan tanpa kebenaran. Sebagaimana asasnya tuan-tuan, hak nak kahwin ni sama ada macam kita ni dalam negara kita tuan-tuan, sama ada dalam negara, luar negara ke, bila mana dia nak kahwin maka dia perlu kepada kebenaran berkahwin. Waktu kita dah ikat di bawah Seksyen 19, saya ingat tuan-tuan, adalah Akta 303, mana kena adalah kebenaran berkahwin. Yang ni kahwin tanpa kebenaran. Kat mana dia kahwin? Di Thailand. Kadang-kadang berlaku perkahwinan mungkin ada berlaku di Kuala Lumpur tuan-tuan. Cuma saya ingat ada satu kes yang saya handle, nikahnya berlaku di Thailand, dan perkahwinan tadi dia melibatkan perkahwinan talak 3. Dia ada masalah di situ, pihak-pihak ada masalah, dia buat aduan ke Jawi saya ingat, dan masa tu saya ambil kes ni.
Bila teliti balik tengok-tengok, oh berlaku perkahwinan di Thailand, dan rupa-rupanya dia pernah berkahwin sebelum ini, dah berlaku cerai talak 3, kemudian nikah balik dengan isteri dia. Dan dalam sesi runding cara itu tuan-tuan, dalam sesi runding cara tadi saya teliti dan saya lihat secara lebih mendalam kes tersebut. Rupa-rupanya dia berlaku tadilah melibatkan Cina buta. Cina buta makna dia minta kawan dia, masa tu cerai tolak 3, dia minta kawan dia nikah, kemudian sampai satu ketika cerai balik. Nikah pun kawan dia nikah pun tanpa kebenaran juga. Jadi ending kepada cerita dia ni, adakah perkahwinan tadi happy, gembira? Semakin parah hidup dalam kehidupan perkahwinan tadi, berkecamuk hidup dalam perkahwinan itu tadi, tuan-tuan. Makna tidak memberi ketenangan. Satu ialah kalau kita tengok Rasulullah, Allahu Akbar, kata penuh dengan sengatan-sengatan berbisa dalam perkahwinan itu. Sakit tuan-tuan, sakit dalam perkahwinan ini. Sebab itu perkahwinan ini suci. Perkahwinan ini suci. Sebab itu kita nak tengok perkahwinan yang berlaku tu tadi. Kita nak perkahwinan tadi adalah satu perkahwinan yang sah dari sudut hukum syarak, kerana perkahwinan ini dia membabitkan soal ialah melibatkan nasab keturunan, dan bukan hanya sekadar itu, bahkan dia nak melibatkan ketenangan jiwa. Cuma dengan jalan yang betul tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam ayat Allah, cuma saya lupa ayat tuan-tuan, bila mana berlaku perkahwinan dengan jalan yang betul, saya ingat tuan-tuan, dalam perkahwinan itu ada melibatkan mehnah tribulasi dalam perkahwinan, tapi saya ingat dia boleh hadap lah. Dia boleh mampu untuk berdepan dengan situasi, boleh kata berdepan dengan situasi perkahwinan, walaupun mungkin banyaknya dugaan yang mungkin dalam situasi dalam perkahwinan yang dihadapi berbeza dengan perkahwinan yang tidak sah dari sudut hukum syarak. Dia punya kedudukan sakitnya dari sudut menjadi kesan kepada emosi itu, tuan-tuan, jiwa. Sebab kahwin ini juga dia melibatkan perasaan jiwa, yang akhirnya memberi kesan kepada kedudukan jiwa tadi. Dia tidak, tuan-tuan, tak tertuhala kehidupan dia. Semakin parah dalam kehidupan perkahwinan itu. Baik, sebab itu tuan-tuan, berbalik kepada hukum berkaitan perkahwinan ini, makna dia berdasarkan kepada hukum syarak. Juga termasuklah dalam bab apa yang saya sebut, termasuk dalam bab perceraian, rujuk, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya sebut sikit tentang rujuk. Dia punya prosedur sekarang lah. Saya ingat masih lagi sama. Mana kalau melibatkan perceraian berlaku, kalaulah contoh cerai di Mahkamah Syariah Jalan Duta, dalam tempoh iddah masih lagi ada, maka kedudukan pihak-pihak ni nak rujuk macam mana? Kalau dalam tempoh iddah kejawi, tuan-tuan, biasa pendaftar perkahwinan dia tengok perintah mahkamah dan kedudukan masih lagi dalam tempoh iddah, pasangan tadi nak rujuk di Jawi, pendaftar dia akan ambil kes dan dia akan register untuk kedudukan rujuk tadi, dan biasanya dia akan keluarkan, saya ingat dalam tempoh 14 hari lah, saya ingat tuan-tuan, siji rujuk akan keluar. Dia akan bagi makna begitu. Cuma kalau berlaku perceraian, contoh berlaku perceraian di rumah, cerai tadi tak sahih lagi, mana tak pergi ke mahkamah lagi untuk buat pengesahan lafaz cerai, tuan-tuan. Kemudian dia rujuk, mungkin berlaku cerai ialah bukan dalam mahkamah, kemudian berlaku rujuk, dia rujuk sendiri. Cuma dalam persoalan ini ataupun dalam permasalahan ini, apa nak kena buat? Dia kena buat pengesahan lafaz cerai dulu, kemudian barulah melibatkan rujuk. Itu ke pejabat agama. Cuma kalau dalam tempoh disebut rujuk tadi, kalau tengok pada masa kedudukan rujuk melepasi daripada 3 kali suci, tuan-tuan, dia boleh untuk ke mahkamah untuk buat pengesahan lafaz cerai dan pengesahan lafaz rujuk. Makna begitu, dia boleh buat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sebagai kesimpulan kita belajar, tuan-tuan, mendengar berkaitan kedudukan rujuk ini, maka tuan-tuan muslimin muslimat sudah pasti kedudukan rujuk ni dia akan ada kaitannya dengan hukum syarak. Dia bukan sendiri-sendiri, bukan makna begitu. Maknanya dia ada paksi hukum di situ dan perlu merujuk kepada orang yang sepatutnya untuk dapat kepastian. Tuan-tuan, kita tak nak bukan hanya sekadar makna duduk diri kita sahaja
kadang-kadang kita rasa sahaja tak, dia mesti merujuk kepada orang yang sepatutnya untuk dapat pandangan yang terbaik. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, saya ingat berhenti di situlah. Dan mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada malam ni sedikit berkaitan dengan rujuk ini, tuan-tuan, berdasarkan kepada pengalaman tuan-tuan yang saya duduk dengan bahagian perkahwinan selama 10 tahun lebih. Ya, cuma ni baru je tuan-tuan cuti belajar sambung di UM, masih sekarang ni dalam proses untuk sambung master, bukan dalam proses, bahkan untuk dalam sambung master lah, dan juga dalam bidang syariah tuan-tuan. Doakanlah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. Baik, sekadar itu aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.